Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Kata Sumber edisi 24 November 2022. Anda bersama dengan saya, Haila Rashid, menemani anda selama 1 jam membicarakan isu semasa yang membelenggu negara. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapat Perdana Menteri ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak editorial Semekini mengucapkan jutaan tahniah ke atas pelantikan itu. Moga ada usaha yang tuntas dan terbaik untuk memulihkan ekonomi negara. Kita doakan sama-sama. Tetapi kepada para penonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe semua media sosial Semekini. Topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan kejutan yang kita terima tengah hari ini selepas perbincangan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu telah memutuskan Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10. Anak jati Bukit Mertajam Pulau Pinang ini adalah ahli Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, di mana beliau telah menang kerusi tersebut dengan majoriti undi 3,736. Beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 selepas berlaku si drama politik susulan tiada parti dapat mengumpul minimum 112 kerusi parlimen, mendorong penglibatan yang di-Pertuan Agong bagi membolehkan pembentukan kerajaan perpaduan antara PH selaku parti paling banyak kerusi dengan parti-parti lain. Pelantikan pengerusi Pakatan Harapan itu amat signifikan dalam menoktahkan kemelut parlimen tergantung yang berlarutan selama 5 hari, sesuatu yang belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Sepanjang parlimen tergantung, emosi rakyat turut terkesan umpama menaiki roller coaster berikutan keterujaan mahu mengetahui siapa pemimpin yang bakal menerajui pemerintahan negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi, untuk membincangkan topik ini, kami tampilkan panel untuk berkongsi pandangan dan pendapat mengenai hala tuju politik selepas ini. Saya perkenalkan panel yang pertama, Ketua Penyelidik O2 Research Malaysia, Anis Anwar Suhaimi. Apa khabar? Ya, apa khabar, Hila? Okey, sihat. Terima kasih kerana menerima jemputan kami sebagai menerima jemputan kami sebagai panel untuk malam ini. Alhamdulillah, terima kasih juga atas jemputan. InsyaAllah kita akan bincang dengan lebih mendalam malam ini. Alright, terima kasih. Dan seterusnya, kita tampilkan orang kuat UMNO iaitu Datuk Kamal Amil Hijaz sebagai panel kedua kita. Apa khabar, Datuk? Assalamualaikum, khabar baik, apa khabar? Baru selesai, masih lagi tu. Saya tengah tengok ini apa ini press conference ataupun sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak Oh, banyak. Saya tengok live daripada apa yang paling penting, Presiden Turki live telefon. Ini menandakan sinar baru. Selepas habisnya ribut, kita melihat selepas hujan, ribut, petir dan sebagainya, sinar pelangi menyelubungi bumi kita ini. Raja Wali comeback. Ya. Okey, dan seperti yang anda sedia maklum, topik kita pada malam ini adalah penantian 24 tahun Anwar berakhir. Tanpa melengahkan masa lagi, saya buka gelanggang persoalan ini kepada panel kita yang pertama. Jadi untuk soalan yang pertama, saya tujukan kepada saudara Anis. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menegaskan akan menggunakan hubungan baiknya dengan pihak luar negara untuk menarik pelaburan ke Malaysia sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya umum ke-15. Anwar juga merupakan satu-satunya warga Malaysia yang pernah tersenarai dalam 100 orang yang dikatakan paling terpengaruh di dunia oleh majalah Times iaitu pada 2008. Jadi, bagaimana saudara Anis melihat hala tuju politik Anwar selepas ini? Silakan saudara. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat pada hari ini adalah hari-hari yang kita tak dapat sangkakan lah. Sebab kita mungkin merasakan pengumuman Perdana Menteri mungkin akan mengambil masa yang lebih jauh lagi. Tetapi siapa sangka hari ini kita telah mendapat Perdana Menteri yang ke-10. Dan seterusnya menyelesaikan polemik kita selepas pihak 15. Jadi kalau kita lihat daripada konteks hala tuju bagi politik yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim,
kita boleh lihat daripada dua kerangka utama ataupun dua aspek, iaitu daripada konteks hubungan Malaysia dengan juga negara luar melalui dasar-dasar luar beliau, dan juga yang kedua adalah dari konteks politik domestik itu sendiri. Jadi kalau berbalik kepada soalan yang dilontarkan bila mana moderator menanyakan berkaitan dengan hubungan baik beliau dengan negara-negara luar, kita boleh lihat terlebih dahulu bagaimana sejarah hubungan antarabangsa ataupun hubungan luar Malaysia dengan negara-negara luar. Jadi pada awal kemerdekaan kita lihat bagaimana tertubuhnya Malaysia, kita dianggap sebagai negara yang mesra kepada blok barat, kerana of course daripada konteks memerdekakan Malaysia itu dan ataupun proses dekolonisasi itu adalah daripada kolonial. Namun berbeza selepas berlakunya peralihan kepimpinan Perdana Menteri bermula dengan Tun Razak, yang mana Malaysia mula establish ataupun mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China misalnya, dan seterusnya ini berkembang daripada satu Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang seterusnya. Namun bila kita lihat daripada konsep ataupun daripada hubungan antarabangsa ini, kita sedar bahawasanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu sosok tubuh politik Malaysia yang memiliki hubungan rapat dengan beberapa negara luar daripada blok barat khususnya, sama ada daripada Amerika Syarikat ataupun kalau daripada negara-negara Islam seperti negara Turki dan Qatar misalnya. Jadi daripada sebelum ini kita lihat daripada zaman Datuk Seri Najib sendiri, yang mana Malaysia memiliki hubungan yang intim dengan negara China, khususnya daripada konteks hubungan perdagangan dan juga pembangunan. Jadi dari situ kita boleh lihat bagaimana hubungan antara bangsa Malaysia ini perlu diharmonikan dengan dasar-dasar kita yang pernah kita adakan sebelum ini. Namun saya percaya dengan hubungan dasar Malaysia ini, kita biasanya mengamalkan satu adalah negara yang berkecuali, dan yang kedua kita sememangnya ada satu dasar dari konteks memperkasakan middle power ataupun kuasa pertengahan, Malaysia sebagai kuasa pertengahan. Jadi saya kira daripada hala tuju politik Anwar Ibrahim dari konteks hubungan antarabangsa ini tidak akan mengalami satu bentuk perubahan yang mendadak, tetapi akan ada satu usaha untuk membaik pulih hubungan-hubungan kepada negara-negara sebelum ini yang mungkin sedikit terjejas, dan seterusnya merapatkan lagi hubungan-hubungan dengan negara-negara yang lain. Itu adalah konteks daripada negara luar. Dan kalau kita lihat pula bagaimana hala tuju Anwar Ibrahim daripada konteks politik domestik itu sendiri. Memang sememangnya kita lihat bagaimana semasa beliau menjadi ketua pembangkang sebelum ini, banyak agenda-agenda ataupun hala tuju ni adalah berkisar soal reformasi dan juga politik sejagat, yang mana kurang menyentuh soal-soal politik yang berkaitan dengan soal kelangsungan etnik, identiti dan sebagainya. Namun bila mana kita melihat sidang media yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah memberikan satu bentuk penegasan bahawasanya akan terus memelihara dan menjaga kedaulatan agama Islam, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan juga bahasa kebangsaan. Jadi kita lihat bagaimana beliau cuba untuk mengambil posisi yang boleh memberikan satu bentuk jaminan keselamatan ataupun rasa selamat bagi seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Jadi daripada soalan pertama itu, saya kira itu sedikit bagaimana kita melihat hala tuju yang bakal diambil oleh Perdana Menteri kita 10 daripada konteks hubungan luar dan juga politik domestik. Okey, terima kasih kepada saudara Anis tentang berkenaan dengan jawapan tadi. Jadi seterusnya, berkaitan seterusnya, kita baru maklum yang pilihan raya umum sebelum ini, kejutan dari Perikatan Nasional pada PRU 15 memberi isyarat jelas pengundi Melayu sudah mengalihkan kuasa kebergantungan kepada gabungan parti itu berbanding dengan Barisan Nasional, dan boleh dikatakan kerusi PH iaitu kerusi Pakatan Harapan turut menerima tempias. Jadi bagaimana agaknya kerajaan baru Anwar Ibrahim akan mendapat sokongan dan kepercayaan orang Melayu? Jadi silakan kepada Datuk untuk menjawab soalan ini. Ungkapan sepanjang musim kempen yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau akan menangani kerajaan beliau nanti adalah kerajaan derita rakyat. Itu pasti diingat bahawa artinya
sekian lama rakyat berada dalam penderitaan, ya, dalam 4 tahun lebih. Rakyat menderita dengan pelbagai permasalahan dan juga kebejahatan politik. Dan tentulah ini juga minta maaf, turut ada tempiasnya kesan politiknya. Tapi bagaimanapun saya berkeyakinan, put aside lah segala persepsi yang orang mengatakan ada itu dan ini. So biarlah Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengkaji, biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan mengkaji. Saya berkeyakinan sebab tadi dari ucapan, ungkapan, kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau melontarkan bahawa beliau tidak akan bertoleransi dengan sebarang aktiviti rasuah. Jadi inilah yang diharapkan oleh rakyat dan saya berkeyakinan bahawa selepas ini rakyat akan kembali pada kita. Yang sudah tu sudahlah. Sebab semalam pun saya dah bercakap, sekarang sudah musim perdamaian. Kena ingat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa derita rakyat perlu disantuni. Ini yang harus kita nyatakan agar kita tidak lagi khayal dengan retorika politik maupun kita sibuk dengan permasalahan perebutan kuasa dan sebagainya. Sebab itu saya agak gembira apabila mendengar ungkapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi bahawa besok tak cuti. Betul pun sebab hari ini pasaran saham tengah melonjak. Di saat pasaran saham sudah pun melakukan pembetulannya, maka tak sepatutnya kita bercuti. Sebab itu beliau menganjakkannya pada hari Isnin sebagai kata janjinya bahawa hari Isnin itu kita adakan public holiday ataupun cuti. Jadi dalam persoalan ini menjawab persoalan yang tanyakan tadi, saya yakin rakyat akan kembali pada kita selepas derita mereka diatasi. Ya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada ekonomi pula ya. Jadi, ada pihak telah meletakkan keyakinan bahawa tanggungjawab Perdana Menteri mampu diganas oleh pengerusi Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kerana beliau pernah dinobatkan sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Jadi kepada saudara Anis sendiri, bagaimana saudara melihat keadaan ini dengan perbandingan ekonomi dahulu dengan ekonomi masa kini? Mampukah Anwar mencipta rekod yang baru? Silakan saudara Anis. Saya lihat daripada konteks pengalaman beliau sewaktu dahulu sebagai Menteri Keuangan dan juga cabaran pada hari ini adalah jauh berbeza. Kerana pada sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun yang sudah itu adalah sewaktu yang mana Malaysia sedang mengalami satu bentuk pembangunan, limpahan pembangunan daripada negara-negara antarabangsa dan Malaysia mendapat limpahan ekonomi tersebut. Jadi disebabkan pembangunan pada waktu itulah Malaysia terus mendapat manfaatnya dan Anwar Ibrahim pada ketika itu menjadi Menteri Keuangan turut dianggap sebagai menteri yang kompeten untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Namun jika kita lihat daripada beberapa perkara misalnya dari sudut OPR ataupun kadar faedah yang mana kita lihat daripada waktu sekarang dan sewaktu dahulu yang mana pada waktu dahulu tatkala beliau menjadi Menteri Keuangan OPR adalah pada kadar peratusan yang tinggi berbanding sekarang yang dianggap lebih rendah ataupun jauh lebih rendah. Itu antara perbezaan secara objektif yang kita perlu lihat tentang kemakmuran ekonomi dan juga bagaimana ekonomi itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan konteks pembangunan industri dan teknologi. Yang mana pada waktu itu pembangunan industri dan teknologi adalah berasaskan kepada satu struktur ekonomi yang berteraskan kepada teknologi dan juga soal sistem kapitalisme. Namun pada hari ini yang mana bila mana ekonomi itu sendiri telah berkembang dengan lebih rumit dan dinamik yang tidak sama ataupun berbeza berbanding ekonomi yang dahulu. Jadi saya kira daripada konteks ini cabaran yang bakal dihadapi oleh beliau dalam menguruskan ekonomi negara Malaysia pada hari ini adalah jauh berbeza berbanding beliau pada waktu dahulu. Kerana kalau kita ambil dahulu berkaitan dengan case study yang sebelum ini, iaitu Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri buat kali kedua, kita juga mengharapkan beliau boleh untuk meletakkan Malaysia sebagai the ASEAN Tiger sebagaimana Malaysia pada waktu dahulu. Namun dalam tempoh 22 bulan pentadbiran beliau,
kita ada sedikit rasa kekecewaan kerana Malaysia tidak seperti yang dijangkakan oleh rakyat. Oleh itu, bila mana kita melihat daripada konteks Perdana Menteri yang ke-10 ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mungkin perlu meletakkan satu perasaan reservation. Kita perlu reserve terlebih dahulu agar kita tidak meletakkan satu expectation yang terlalu tinggi berbanding dahulu. Jadi kalau kita mengandaikan berkaitan dengan hala tuju ekonomi Malaysia pada kali ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang sering diungkapkan oleh beliau, khususnya dari konteks ekonomi manusiawi. Dan yang kedua adalah bagaimana idea ini diterjemahkan daripada konteks pembentukan dasar-dasar ataupun manifesto Pakatan Harapan sewaktu PRU15. Dan daripada konteks manifesto itu sendiri, kita sedia maklum bahawasanya pada hari ini, kerajaan yang terbentuk bukanlah kerajaan gabungan tunggal yang terdiri daripada Pakatan Harapan sahaja, tetapi adalah kerajaan yang bersifat satu bentuk gabungan, sama ada campuran ataupun kerajaan perpaduan dengan Barisan Nasional, dengan GPS, dan mungkin akan dilibatkan juga atau disertai dengan gabungan parti-parti politik yang lain. Sebab itu kita perlu mempertimbangkan juga apakah manifesto-manifesto berkaitan dengan ekonomi, khususnya dalam menguruskan kos taraf hidup rakyat dan juga mata wang negara yang ditawarkan oleh parti-parti yang lain. Jadi saya kira daripada hal ini, pertama sekali adalah saya menjangkakan bahawasanya Perdana Menteri mungkin akan mengambil pendekatan untuk bermuafakat dan juga untuk berkompromi dengan parti-parti yang lain. Bagaimanakah untuk menguruskan ekonomi negara dengan lebih komprehensif yang menepati aspirasi dan juga cita rasa rakyat. Maka saya kira daripada konteks ini, perubahan dasar ekonomi Malaysia pada akan datang tidak akan berlaku seagresif sebagaimana sebelum ini. Kerana kita lihat bagaimana selepas PRU 14, buat pertama kalinya berlaku perubahan kerajaan, berlaku perubahan dasar ekonomi dan keuangan yang sangat ketara, khususnya daripada konteks sistem pencukaian, yang mana GST dimasukkan dan tax holiday 3 bulan dan seterusnya memperkenalkan SST. Dan perubahan yang ketara itu mengakibatkan ketidakyakinan dan ketidakselesaan pelabur kepada Malaysia. Jadi saya kira dengan sejarah yang telah kita pelajari daripada tempoh 4 tahun sebelum ini, saya kira ia akan banyak membantu kepada Perdana Menteri dan juga bakal jemaah menteri yang dilantik oleh beliau nanti untuk memandu dan juga menerogi Malaysia dengan lebih orang kata lebih bukanlah dramatik ataupun lebih kita katakan sebagai lebih konsisten dan juga tidak terlalu agresif ataupun drastik perubahannya. So daripada hal ini saya percaya dengan gandingan-gandingan daripada parti-parti politik yang berpengalaman, kerana selain daripada Pakatan Harapan, kita ada juga Barisan Nasional seperti Tok Mat sebagai mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, kita juga ada Datuk Hasni, mantan Menteri Besar Johor, kita juga ada bekas Timbalan Menteri Keuangan Datuk Johari Gani. Maka saya kira akan ada banyak ahli-ahli parlimen di pihak kerajaan yang telah berpengalaman membangunkan negara dan juga menguruskan ekonomi baik di peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan. Oleh itu saya kira gandingan-gandingan ini mungkin akan berpotensi untuk membawa Malaysia ke arah ekonomi yang lebih baik. Okey, baiklah. Jadi seterusnya, Agong telah memilih PM daripada Pakatan Harapan, dan dalam Pakatan Harapan juga kita lihat ada DAP yang menjadi ketakutan dalam kalangan pengundi Melayu. Jadi saya pernah mendengar ada segelintir saya pernah mendengar ada segelintir masyarakat melabel PAS sebagai Taliban dan DAP sebagai komunis. Namun ada yang cakap mereka lebih sanggup duduk di bawah pemerintahan Taliban. Jadi adakah di tangan Anwar persepsi ini akan berubah? Silakan Datuk. Tidak melihat ini persoalan persepsi. Mungkin orang tidak faham. Dalam politik ni ramai pemimpin politik melontarkan retorika hanya untuk menggapai upaya. Saya sering katakan, the opiums in politics ataupun kecanduan dalam berpolitik ada dua. Bagi negara yang mempunyai perbilang kaum, racial issue adalah opium yang terbaik bagi orang politik untuk menggapai sokongan. Tetapi bagi negara yang
tidak ada rasio sangat, mereka akan menggunakan agama. Jadi dua perkara ini di negara kita ini dicantumkan menjadi kecanduan di kalangan ahli-ahli politik kita ini, melontarkan kepada massa supaya dihadamkan oleh massa. Matlamatnya adalah untuk menarik ini sokongan, itu saja. Sedangkan kalau kata parti DAP itu parti komunis, kerajaan pastilah mengharamkan. Kerana negara kita ini memang menentang komunis. Kalau dikatakan bahawa kita menuju sebuah negara Taliban, kita bukannya pengamal Syiah. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Dalam konsep begini saya nampak tidak ada permasalahan. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana Sisa Agung DAP memohon maaf secara terbuka. Ini satu sikap yang saya rasa harus menggambarkan bahawa keterbukaan dan perubahan sikap di kalangan pimpinan DAP. Cuma kita tak dengar lagi lah pimpinan daripada PAS sama ada mereka mau memohon maaf atas lontaran soal kafir, mengkafir dan sebagainya. Isu ini bagi saya is non-issue. Sekarang ini is a time untuk kita untuk melakukan koreksi dari segi sudut ekonomi. Perlu, seringkali saya tekankan, saya bercakap berkali-kali setiap malam saya bercakap, kita berada akan menghadapi tsunami ekonomi yang sedang menghampiri negara kita. Cuma bila saya dengar tadi, ungkapan, perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan brothernya, iaitu Erdogan, ini menggambarkan bahawa dunia luar sudah mula mengiktiraf kita. Malahan hari ini pun, $1 Amerika sudah pun susut pada RM4.55, tidak lagi RM4.80. Artinya kekuatan ringgit akan menjadi kukuh dan ekonomi kita, saya merasakan petunjuk ekonominya adalah pasaran saham. Bursa saham sudah meningkat. Jadi isu-isu yang Anies lontarkan ini bagi saya lah is a non-issue. Ini adalah masa untuk kita merapatkan ukhuwah sama insan. Ini yang saya katakan bahawa dari segi UMNO Pesir kita menerima dengan baik. Sebab itu kita menerima saranan Duli Yang Mulia Tuan Agong supaya distabilkan politik ini. Dan Majlis Raja-Raja pun bersetuju. Saya tak maulah bercakap secara orang akademik. Saya orang politik. Kita harus menangani persoalan politik ini dengan jelas, dengan tuntas agar rakyat faham. Yang penting bagi kita sekarang ini, mulai besok apabila terbentuknya kabinet, saya berkeyakinan bahawa kabinet yang bakal dibentuk oleh Datuk Anwar Ibrahim, pertama sekali beliau akan meletakkan usahanya untuk mengurangkan jumlah menteri. Yang kedua, mereka yang benar-benar ada merit ataupun ada kualiti tertentu, bukan hanya dari segi sudut kelayakan akademik, tetapi beliau juga mereka yang dilantik ini nanti seharusnya menjiwai tentang derita rakyat. Ini yang paling penting. Saya dengar hayati, memanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim sedangkan melakukan islah dalam ekonomi. Ya, semasa UMNO jadi Perdana Menteri dulu, harga saham dan ringgit, memang saya dengar pandangan daripada saudara Zakaria Hashim, pelayar kita, dia kata ringgit jatuh dan sekarang ini harus diperbaiki. Memang tidak kita nafikan. Jadi saya merasakan bahawa saya bukanlah kontra dengan apa yang saya katakan. Bahawa saya berkeyakinan bahawa dalam keadaan begini kita harus melupakan masa silam dan membina jajaran baru. Saya seringkali bercakap, saya ingat mungkin orang tak faham, saya dah bagi hint, saya dah bagi clue bahawa selepas pilihan raya nanti besar kemungkinan kita akan menghadapi jajaran baru dalam politik. Jajaran baru yang saya maksudkan adalah satu kepimpinan yang tidak lagi one way traffic, tetapi harus mengikut rentak politik dunia, ekonomi dunia, pasaran dunia dan sebagainya. Sebab kita sekarang ni langit sudah terbuka, dunia tanpa sepadan. Negara kita menjadi perhatian orang. Kita negara yang makmur harus memakmurkan rakyatnya. Sebab itu saya katakan tadi, siang tadi pun saya ada buat live, semalam pun saya mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim harus menangani persoalan rakyat. Ini yang paling penting. Dan persoalan anak muda, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan. Ini gambaran saya lah, Sir Anies. Sila.
Okey, baiklah, terima kasih kepada Datuk Hijaz. Jadi seterusnya saya tujukan kepada saudara Anis, yang mana soalan saya adalah UEC pernah mendapat bantahan rakyat Malaysia kerana ia bertentangan dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Akta 556 Pendidikan Negara dan Dasar Bahasa Kebangsaan. Namun, PH pernah berkata jika Datuk Seri Anwar Ibrahim menang PRU kali ini, mereka akan meneruskan usaha mengiktiraf UEC sebagai syarat am kelayakan untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam, dan PH mahu peruntukan yang adil diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh negara termasuklah kepada sekolah SJKC, SJKT dan lain-lain. Jadi, apa komen saudara berkenaan dengan hal ini? Silakan saudara. Okey, baik. Jadi topik UEC ni adalah antara topik yang begitu kontroversi sebenarnya di Malaysia, baik daripada dalam komuniti masyarakat Cina maupun daripada komuniti masyarakat Melayu khususnya. Dan kalau kita lihat, kita ambil terlebih dahulu ataupun kita undur ke belakang berkaitan dengan sejarah Malaysia, khususnya sebelum PRU yang ke-14, yang mana bila mana berlakunya pertemuan di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga PAS, ada dua parti yang cuba menawarkan untuk meluluskan UEC ini, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dengan tujuan untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi masyarakat Cina. Namun akhirnya apa yang berlaku adalah Barisan Nasional masih lagi gagal untuk mendapat keyakinan dan juga sokongan masyarakat Cina kepada Barisan Nasional, dan seterusnya menyebabkan Pakatan Harapan merampas tampuk pemerintahan tersebut. Namun apa yang berlaku adalah pada ketika itu isu-isu yang berkaitan dengan kelulusan UEC ini menjadi satu topik yang sangat menyukarkan kerajaan kerana begitu tidak diselesai oleh masyarakat, khususnya majoriti masyarakat Malaysia yang berbangsa Melayu dan juga Bumiputera. Jadi dalam konteks ini, bila mana kita melihat daripada tawaran yang dikemukakan daripada bagi manifesto daripada parti-parti politik ini, kita lihat Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti yang menawarkan satu bentuk komitmen untuk meluluskan ataupun untuk recognize UEC ini sebagai syarat am kelayakan bagi kemasukan APTA. Berbeza dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional yang mana mereka tidak menawarkan sebarang bentuk komitmen untuk meluluskan UEC. Tetapi daripada persoalan tersebut, sebenarnya ada dua perkara yang kita perlu lihat, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan UEC dan yang kedua adalah berkaitan dengan perbelanjaan yang adil kepada sekolah-sekolah bagi semua aliran. Jadi saya kira daripada persoalan untuk yang kedua berkaitan dengan peruntukan tersebut, bagi saya ia tidak begitu ada masalah yang besar, kerana Barisan Nasional sebelum ini pun yang mana bila kita lihat dalam belanjawan tahunan yang dibentangkan di Parlimen, akan ada perbelanjaan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah bagi setiap aliran ini. Jadi saya kira daripada konteks ini, permufakatan dan perbincangan dalam menentukan berapa kadar yang sesuai bagi sekolah-sekolah tersebut masih lagi boleh diperbincangkan. Namun daripada konteks untuk mengiktiraf UEC ini, pada saya akan memberi satu bentuk cabaran yang lebih besar daripada permufakatan dan juga perbincangan dan juga rundingan di antara parti-parti dalam kerajaan ini. Dan inilah menjadi satu bentuk cabaran khususnya kepada Barisan Nasional dan juga parti-parti yang lain mungkin akan memasuki kerajaan untuk kembali berunding dengan kerajaan Pakatan Harapan sama ada mereka boleh untuk meluluskan UEC ini tersebut. Tetapi pada hemat saya, perkara ini tidak akan semudahnya untuk diluluskan dan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Tetapi akan ada satu bentuk usaha untuk mengimbangi dan juga satu usaha dalam bentuk membolehkan kesemua pihak akan merasakan win-win situation. Jadi kalau kita lihat daripada konteks manifesto yang ditawarkan dan kita bandingkan terlebih dahulu, iaitu manifesto daripada Pakatan Harapan dan juga manifesto daripada Barisan Nasional, yang mana Pakatan Harapan yang menawarkan UEC itu, ada satu lagi tawaran yang cuba diberikan oleh Barisan Nasional dengan memperkenalkan subjek komunikasi bahasa vernakular ataupun bahasa ibunda di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Yang mana pada saya, kedua-dua tawaran ini sebenarnya adalah satu usaha untuk preserve ataupun untuk memelihara kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia. Jadi saya kira kemungkinan akan ada satu perbincangan,
satu rundingan dan jawatan kuasa untuk meneliti idea ini dengan lebih mendalam sebelum ianya dibahaskan di parlimen dan untuk diluluskan dengan lebih lanjut. Dan inilah cabaran terbesar untuk memastikan bahawasanya identiti Malaysia dan juga dasar pendidikan kebangsaan itu adalah berteraskan kepada satu falsafah perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, jadi kepada Datuk Amir sendiri, bagaimana Datuk melihat perkara ini dari sudut pandang ahli politik? Silakan Datuk. Saya sebenarnya terus terang saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menjadi Menteri Pendidikan. Jangan lupa, beliau tahu tentang dasar pendidikan. Kita mempunyai dasar pendidikan, dasar Rahman, kemudian datang Tan Sri Musa sebagai Menteri Pendidikan. Dan sebenarnya pendidikan ini jugalah yang mewujudkan pola-pola pemisah antara kaum, melebarkan lagi permasalahan. Dan tapi bila saya mendengar tadi perakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau akan memertabatkan bahasa Melayu, itu dengan jelas. Jadi Menteri Pendidikan yang akan dilantik oleh beliau tentulah akan memenuhi dasar. Ini soal dasar. Soal UEC ini hajalah elemen. Untuk masuk universiti, syarat 1, 2, 3 dan 4. Bagi saya tak ada masalah. Sebab di Malaysia kita pun sekarang ni dah mempunyai begitu banyak universiti. Bukan 1, 2 universiti. Cuma lewat 3-4 tahun berlalu, kita beberapa universiti meletakkan kajian-kajian tertentu. Contohnya, bahagian perubatan di sektor pergigian, doktor pakar untuk mata ataupun doktor tertentulah ya. Jadi ada kotanya. Dan sekarang ni kerunsingan warga bangsa kita bagaimana untuk nasib anak-anak Melayu yang kalaulah dibuka seluas-luasnya begitu, apakah cukup tempat untuk belajar? Saya dah bercakap, selalu juga saya katakan, permintaan warga bangsa Cina 3 saja. Pertama, mereka boleh cari makan. Jadi ekonominya mesti digemburkan, disuburkan. Kedua, mereka meletakkan kepentingan untuk pendidikan anak-anak. Jadi bagi saya soal pendidikan ini tak seharusnya dipolemikkan. Semua orang wajar menuntut ilmu. Memanglah pakar-pakar bahasa, pejuang-pejuang bahasa kita akan mempertahankan bahasa ibunda kita. Dan kita pun ada universiti, cuma masalahnya mereka yang diberi kepercayaan untuk mentadbir. Contoh saya katakan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini satu contoh. Waktu almarhum Tun Razak merasmikan pelancaran Universiti Kebangsaan, beliau mahukan supaya bahasa Melayu ini dapat menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa dagang, bahasa antarabangsa. Tapi mereka yang mentadbir Universiti Kebangsaan itu lupa dan tidak tahu bahawa matlamat penubuhan Universiti Kebangsaan ini untuk apa. Jadi akhirnya jadi rojak. Bila jadi rojak, timbullah masalah sekarang ni. Kalaulah Universiti Kebangsaan ini kekal, sebagaimana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan meletakkan dasar bagaimana Universiti Islam antarabangsa diwujudkan, apa matlamat penubuhannya? Jadi masalah bagi saya soal UEC apa semua ni, it is more on polemic in politics. Satu retorika dalam politik dicipta untuk pertama menggugatkan kegusaran di kalangan pencinta bahasa, kegusaran di kalangan warga bangsa kita. Apakah nanti tidak ada tempat untuk anak-anak bangsa kita untuk belajar di pusat pengajian tinggi? Kita ada universiti MARA. Di seluruh negara kita ada mempunyai kampusnya. Kita ada banyak universiti. Jadi persoalan UEC ini bagi saya, kalau ini jadikan isu, saya tak nampak. Jadi kalau you lontarkan persoalan ini, saya tidak mahulah berbalah dengan pihak akademik. Tapi bagi saya yang paling penting, mereka yang mentadbir Universiti Kebangsaan kembali pada asas penubuhan UKM. Mereka yang mentadbir Universiti Islam Antarabangsa kembali pada asas penubuhan Universiti Islam. Mereka yang mentadbir Universiti MARA harus kembali pada asas penubuhan ITM. Bagaimana yang dilontar oleh Pak Nek. Ini paling penting. Saya tidak mahu bercakap soal UAC secara panjang lebar semua. Bagi saya ini kadang-kadang cara mereka melontarkan perbahasan mengarut bagi saya. Yang penting anak-anak kita boleh belajar. Yang penting ada tempat untuk mereka belajar. Nak jadi doktor, bidang perubatan Islam. Perubatan Islam diketahui oleh dunia. Kenapa tidak Universiti Islam Antarabangsa melebarkan dari segi sains dan teknologi? Kita ada Universiti Petronas.
Ini UEC, ini bagi saya, to me lah, minta maaf lah. Saya mungkin bercanggah dengan pandangan profesor-profesor. Kadang-kadang mereka kononnya. Cuy, kadang-kadang saya geram. Itu saya kata lah, Profesor Kangkung. Kononnya, the so-called, mereka lah yang terhebat dari segi bahasa. Tapi sejauh mana mereka memperjuangkan soal bahasa? Mereka yang ada di Universiti Kebangsaan. Bercakap soal bahasa. Tapi 3 patah perkataan Melayu, 6 patah perkataan bahasa Inggeris. Apa punya kelas, apa punya lontaran pemikiran yang mau dilakukan. Yang paling penting, negara kita ni harus menjadi pertama sekali pusat ilmu. Semua warga dunia akan datang negara kita ini untuk belajar. Satu. Yang kedua, Datuk Seri Najib telah mewujudkan supaya hospital kita ini akan menjadi pusat. Dunia datang, melancong dan mendapat rawatan. Tapi malangnya, kerajaan yang lalu telah pun menjual aset-aset yang kita miliki, iaitu hospital yang terbesar di dunia. Ini masalahnya. Saya tak mau bercakap lebih dari itulah. Nanti mungkin saya akan menyinggung orang lain. Tetapi keyakinan saya, tak payahlah kita berretorik. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun jadi Perdana Menteri. Beliau pernah memimpin Kementerian Pendidikan. Pastilah beliau tahu. Malahan, jangan lupa, bidang pengajian Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pengajian Melayu di Universiti Malaya. Beliau menjadi juara pelajar, pejuang pelajar. Tidak mungkin persoalan ini boleh diizinkan untuk dijadikan polemik politik. Pandangan saya. Okey, baiklah. Terima kasih, Datuk. Okey, seterusnya. Demi kestabilan politik, BN perlu melakukan langkah berani untuk membuat perubahan. Jadi, agaknya, keputusan yang mana yang paling baik, lebih-lebih lagi sekarang menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Sebenarnya sama ada BN patut kekal sebagai pembangkang ataupun sebenarnya bergabung dengan PH adalah keputusan yang baik, sebab sekarang ni kebanyakan pengundi menolak BN. Jadi apa pendapat Datuk mengenai hal ini? Penolakan kali ini tidak ada satu parti politik pun yang menang. Sebab itu sukar untuk kita menubuh kerajaan. Itu fakta. Jangan katakan sekarang ni parti politik ini menang, semua tak boleh tubuh kerajaan. Kalau ada satu parti politik yang boleh membentuk kerajaan dengan simple majority, mungkinlah ada thin line ataupun yang nipis sangat, mungkin 112, boleh kita anggapkan begitu. Tapi sekarang ni, semua parti politik ditolak oleh rakyat. Kebosanan rakyat kerana melihat bahawa banyak sangat polemik-polemik politik yang dilontarkan. Sedangkan rakyat nak tahu saya nak makan apa besok. Rakyat nak tengok pemimpin yang bagaimana. Soal UMNO Barisan Nasional, sama ada kita nak jadi di luar kerajaan ataupun dalam kerajaan, itu Majlis Tinggi telah pun memutuskan. Kerana kita minta dan kita memenuhi apa yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Tidak perlu kita mewujudkan lagi polemik permusuhan. Malahan, apa kata Agong? Belajarlah, pimpinan hari ini harus menjadi seperti padi. Semakin kita tunduk, semakin kita berisi. Itu yang paling penting. Cubalah hayati titah tuanku. Sebab itu, UMNO Barisan Nasional bersedia untuk bersama dalam membentuk perpaduan antara UMNO dengan Parti Harapan. Malahan kita juga bersedia, tak ada masalah pun dengan Perikatan Nasional. Tapi mereka sombong, mereka redha untuk derhaka dengan tuanku. Memang UMNO tidak akan sama sekali mengizinkan siapa-siapa saja mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi soal sama ada di luar atau di dalam tidak timbul. Sama ada nak kekal jadi pembangkang ataupun di luar pembangkang tak ada timbul. Kerana kadang-kadang berada dalam man juga itu menjadikan check and balance. Kena ingat, sehebat-hebat Tun Dr. Mahathir pun kena peletuk juga dengan parti DAP. Jadi dengan adanya wakil-wakil UMNO dalam kabinet kerajaan ini, tidaklah apa yang dikhawatiri oleh rakyat akan berlaku. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan soal di luar atau di dalam sama saja. Beri peluang pada pimpinan hari ini yang mewujudkan kerajaan perpaduan. Jadi kita sebagai wakil media, kita yang saban malam berbicara, kita berbicara itu mesti ada keikhlasan. Keikhlasan kita untuk melihat negara ini dipacu sebaik mungkin, terutama lagi tentang derita rakyat. Saya dah kata lagi, derita rakyat. Jadikanlah apa yang berlaku, ribut-ribut yang melanda
dari segi politik kita ni selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ini timbulnya pelangi yang mencernakan cakrawala indah. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Seterusnya, prestasi Cemerlang Selangor bawah Pakatan Harapan PH telah membuktikan gabungan itu sebenarnya mampu mentadbir dengan lebih baik berbanding dengan Barisan Nasional. Jadi, bagaimana pimpinan Anwar Ibrahim mampu membuktikan prestasi tersebut mampu juga dicapai oleh Kerajaan Pusat? Silakan Datuk. Saya tidak melihat bahawa apa-apa pun. Sekarang ni bukan masa untuk kita menunding jari. Kalau nak cari kesilapan, di mana-mana ada kesilapan. Kerajaan pimpinan PAS lebih teruk lagi di Kelantan. Apa jadi masalah air, rakyat Kelantan masih lagi minum teh tarik. Kalau nak cari di Selangor juga bagaimana masalah banjir dan tidak mampu ditangani. Kita sekarang ni bukan masa untuk bermegah-megah. Sekarang ni tangani masalah rakyat di Selangor khususnya. Shah Alam misalnya, di Selangor ini adalah negeri yang sifatnya adalah persekitaran kota. Kota metropolitan ini Selangor. Kita ada Kajang, kita ada Bangi, kita ada Pelabuhan Kelang, kita ada ini Selayang. Semua ini dalam kawasan Gombak misalnya. Apakah ini kerajaan Perikatan Rakyat ni mampu menangani? Belum selesai lagi. Tapi usah kita bangkitkan. Jangan kita menimbulkan polemik politik. Now is the time to work. Masa untuk bekerja, pemimpin satu hati, terus. Yang penting rakyat, saya dah bercakap berkali-kali, yang penting rakyat hendakkan pekerjaan. Kita tak mau tengok lagi lah. Jangan kita katakan ini gagal, orang ni gagal, orang ni berjaya, orang ni tak berjaya. Bagaimana nak kita berjaya? Sedangkan berapa ramai insinyur-insinyur, arkitek, ataupun accountant yang keluar daripada Menara Gading terpaksa bawa Grab mengantar makanan, tergolek dalam longkang dan sebagainya. Itu bukan contoh kejayaan. Put aside. Semua ini akan terasa rakyat nak tahu apa yang boleh kita beri jaminan khususnya anak muda. Mereka perlukan pekerjaan dan setiap pendidikan yang mereka perolehi di Menara Gading diterjemahkan dalam karier mereka. Dan hari ini kita mempunyai jutaan anak-anak muda. Kalau mengikut dari bilangan pengundi, ada lebih kurang di bawah 40 tahun, ada 10 juta. Bukan senang untuk menangani 10 juta. Hakum yang perlu diisi, 10 juta yang akan membina keluarganya, masalah perumahan, masalah rumah sewa, masalah harga barang naik, masalah persoalan bagaimana wang semakin sedikit. Ini masalah yang perlu ditangani. Tak usahlah kita bercakap Selangor baik, Pulau Pinang baik. Semua negeri telah pun mengalami masalah yang perlu ditangani. Yang penting sekarang ni saya tengok bursa saham Kuala Lumpur meningkat. Yang saya nampak sekarang ni harga ringgit kita ini sudah pun mengukuh sedikit. Tak banyak, sedikit saudara. Ini hanyalah sekadar harapan. Jangan harapan, tinggal harapan. Kalau nak tuntut, orang mula tuntut. Besok dah keluar ke minyak RM50 sen. Tak baik, jangan kita tuntut begitu. Itu semua retorika politik ketepikan. Let's move on. Okey, bagaimana pula dengan saudara Anis melihat perkara ini? Silakan saudara. Saya kira bila-bila kita ingin membandingkan ataupun membuat satu bentuk expectation ataupun jangkaan di antara pentadbiran di negeri Selangor dan juga peringkat persekutuan serta perbandingan bagaimana pentadbiran di peringkat negeri Selangor bagi BN sebelum ini dan 3 penggal yang ditadbir oleh pakatan, itu adalah satu perbandingan yang perlu diperhalusi dengan lebih mendalam dan objektif. Kerana kalau kita lihat daripada konteks pentadbiran negeri terlebih dahulu, bagaimana dalam 3 penggal ini Pakatan Rakyat dan seterusnya Pakatan Harapan mampu memajukan negeri Selangor adalah salah satunya adalah berkaitan dengan foundation ataupun asas yang pernah ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu pun, yang mana Selangor adalah negeri maju pada tahun 2005 dan seterusnya pada tahun 2008 barulah Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri Selangor. Daripada konteks itu kita melihat sebenarnya satu asas ekonomi yang kukuh telah diletakkan oleh Kerajaan Negeri Barisan Nasional di negeri Selangor, dan seterusnya adalah penambahbaikan daripada konteks soal dasar-dasar di peringkat negeri. Jadi bila mana kita ingin membandingkan parti mana yang lebih baik, itu pada saya adalah sukar untuk kita menyatakan kerana kedua-duanya memiliki satu bentuk kelebihan.
Namun daripada selain itu, mengapa kita merasakan seolah-olah bagi kerajaan negeri Selangor itu dalam tempoh 3 penggal Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan ini adalah lebih baik. Pertamanya ataupun yang terutamanya adalah berkaitan dengan Selangor menjadi satu negeri yang menjadi satu pusat pembangunan daripada konteks Persekutuan Malaysia, kerana banyak pembangunan, pelaburan, perniagaan dan sebagainya itu tertumpu kepada Kuala Lumpur dan juga Selangor. Maka secara tidak langsung daripada konteks geografinya itu telah meletakkan Selangor sebagai negeri yang memiliki kelebihan ekonomi di Malaysia itu sendiri. Dan jika kita lihat sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu untuk membawa Malaysia maju sebagaimana pentadbiran di negeri Selangor pun, saya kira prinsipnya ataupun sifatnya adalah sama. Yang mana ekonomi yang telah ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini telah meletakkan asas yang kukuh. Kerana kalau kita lihat dari segi angka dan statistiknya, yang mana daripada pembangunan KDNK Malaysia ini, daripada suku ketiga adalah antara pembangunan ekonomi tertinggi di sejarah negara dan juga di peringkat dunia dan juga Asia dengan kadar 14.2% jauh meninggalkan negara-negara yang lain. Maka saya kira dengan asas yang kukuh ini, jika satu bentuk good governance, pentadbiran dan juga perancangan ekonomi ini dapat dijalankan dengan penuh teliti yang mengambil kira pertimbangan dan juga melibat urus pemegang taruh daripada peniaga kecil dan sederhana, daripada pelabur-pelabur luar, daripada pengguna, pembeli dan semua pihak, maka saya kira pembangunan di Malaysia akan bersifat holistik dan dapat diadaptasi dan diterima oleh seluruh masyarakat. Maka saya kira akhirnya usaha untuk membangunkan ekonomi Malaysia ini tidak terletak di bahu beliau berseorangan, tetapi ianya adalah satu bentuk collective responsibility ataupun tanggungjawab kolektif yang perlu digalas oleh beliau dan juga barisan jemaah menteri itu nanti. Sekian. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan 4 janji kepada Sabah, Sarawak jika PH mampu membentuk kerajaan selepas pilihan raya ini. Jadi, salah satu daripada 4 janji tersebut adalah memperkasa wilayah Sabah dan Sarawak menerusi pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 iaitu MA63. Jadi, bagaimana saudara Anis melihat keadaan ini sedangkan kerajaan terdahulu pun masih belum mampu menanganinya dengan baik? Silakan saudara. Kalau kita lihat daripada konsep amalan federalisme ini, yang mana Malaysia sebagai kerajaan persekutuan perlu mengimbangi kepentingan, keperluan bagi pembangunan yang seimbang daripada negeri-negeri dalam Semenanjung dan juga negeri Sabah dan Sarawak di Borneo. Maka saya kira kalau kita ingin menyatakan bahawasanya satu bentuk pembangunan ataupun memenuhi hak bagi Sabah dan Sarawak itu tidak dapat ditangani dengan baik, itu pada saya kita perlu perhalusi dengan lebih adil. Kerana dalam sebelum peralihan kerajaan iaitu melalui pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri itu sendiri, sebenarnya telah ada banyak perubahan-perubahan yang cuba untuk mengembalikan dan juga mengangkat martabat dan juga hak di negeri Sabah dan juga Sarawak. Antara contoh-contoh yang kita boleh lihat apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga barisan jemaah menterinya adalah berkaitan dengan meminda perlembagaan persekutuan dengan meletakkan Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah, bukan lagi semata-mata negeri, dengan mengiktiraf ataupun meraihkan semangat perkongsian rakan setara di antara Persekutuan Tanah Melayu dan juga Borneo. Itu yang pertama. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan pindaan perlembagaan khususnya bagi takrifan anak negeri bagi negeri Sarawak. Apakah yang ditakrifkan ataupun apakah aktiviti yang ditakrifkan sebagai anak negeri Sarawak itu sendiri dan juga beberapa pindaan-pindaan yang lain berkaitan dengan Hari Malaysia misalnya dan beberapa pindaan yang lain. Maka saya kira sebenarnya daripada satu perjalanan tempoh selepas periode 14 khususnya telah ada satu bentuk penambahbaikan dan juga untuk mengimbangi kepentingan dan juga hasrat yang diinginkan bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak. Bahkan pada sebelum itu pun ataupun sebelum periode 14 sekalipun, di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib sekalipun, banyak pembangunan yang dilakukan seperti pembinaan Pen Borneo
di Sabah dan Sarawak itu mengambil kira kepentingan dan pembangunan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Maka saya kira bagi PKRU ke-15 ini adalah menjadi satu titik lonjakan yang akan menambahkan lagi pemenuhan ataupun untuk kita memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat. Kerana kalau kita rujuk kembali berkaitan dengan manifesto ini, sebenarnya semua parti menawarkan satu bentuk manifesto untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Bahkan misalnya selain daripada Pakatan Harapan, GPS khususnya telah menawarkan satu bentuk manifesto yang benar-benar untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat Sarawak. Dan selain itu, Barisan Nasional juga menawarkan untuk meletakkan Sabah dan Sarawak sebagai hub ekonomi bagi Malaysia itu sendiri. Maka saya kira daripada satu bentuk kerajaan yang bakal ditubuhkan selepas ini sememangnya akan mengambil kira pertimbangan untuk membangunkan Sabah dan Sarawak bukan semata-mata daripada konteks pindaan perundangan, pemulihan institusi, tetapi juga daripada konteks dasar-dasar ekonomi itu sendiri. Okey, jadi bagaimana pula Datuk melihat perkara ini? Silakan Datuk. Saya cakap terus terang, masalah ni saya utarakan sabang malam. Kita berbalik kepada usul asal penubuhan Malaysia yang disuarakan oleh warga Sabah dan Sarawak selama hari ini adalah tentang yang dikatakan permintaan perjanjian 20 perkara. 20 perkara ini dari segi persekutuan telah pun melaksanakan tapi tidak tercerna kerana pimpinan. Ya, dan saya sendiri pergi ke Sabah, saya berada di Sarawak. Saya melihat tak seharusnya rakyat Sabah dan Sarawak yang telah pun berada dalam gabungan Malaysia ini masih lagi kekurangan prasarana yang cukup teruk. Masih ada lagi rakyat di Sabah dan Sarawak masak, minum, mandi hanya mengharapkan air dari langit, air hujan. Sepatutnya prasarana ini perlu ditangani. Yang kedua, jalan-jalan raya. Takkanlah kita nak tengok anak-anak ke sekolah dengan menaiki sampan yang sungai itu ada buaya dan menyeberangi jambatan yang segalanya terlalu sempit, malahan ada jambatan yang patah. Ini perlu ditangani. Bekalan air elektrik, bekalan air. Sekarang ni dunia tanpa sempadan. Anak-anak yang belajar sekarang ni, kita nak menjanjikan bahawa setiap sekolah nanti kita nak pakai sistem internet. Tidak mahu lagi anak-anak bawa buku ke sekolah. Ini perlu ditangani. Soal apa yang dituntut, sebab pemain-pemain politik melampiaskan kerana hasil Sabah dirompak. Hasil Sarawak dibawa ke persekutuan. Ini salah persepsi itu. Kementerian Penerangan harus turun tampil menjelaskan. Sebab peruntukan untuk membangunkan Sabah dan Sarawak, ini kena faham ya. Di Sabah dan Sarawak, jumlah tanahnya terlalu luas. Satu kawasan sebagai contoh, kawasan Sandakan atau Kinabatangan, itu satu kawasan parlimen seluas negeri Pahang. Jadi dalam keadaan begini, satu daerah sama dengan satu negeri. Cuma kalau mengikut perjanjian asalnya dulu dalam 4S, iaitu Singapura, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Mereka ini harus dilihat sebagai wilayah. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri adalah untuk memperbetulkan persepsi bahawa Sabah tidak boleh dilihat sebagai sebuah negeri. Begitu juga Sarawak tidak boleh dilihat sebagai sebuah negeri. Kerana 4 ini, tapi cuma satu dah tak ada, Singapura. Jadi tinggal 3. Dan penghasilan itu perlulah dikongsi. Sepatutnya sebagaimana saya katakan, bajet ataupun peruntukan pembangunan tidak boleh disamakan. Bajet negeri Kelantan sama dengan bajet negeri Sabah. Tak boleh begitu. Bajet untuk pembangunan ataupun emolumen contohnya. Tetapi sedangkan bagaimanapun kita masih menghormati perjanjian asal M63. Kerana di situlah termaktubnya ada 20 perkara. Yang dituntut kebanyakan orang kadang-kadang gambaran bahawa contoh bahawa Sabah itu banyak minyak. Minyak itu bukan di bumi Sabah, di perairan. Begitu juga di Sarawak. Dan pimpinan terdahulu ada kawasan yang mempunyai kawasan telaga minyak yang hebat. Tapi dijual pula. Begitulah sukarnya kita untuk mengambil alih hasil minyak ini daripada The Seven Sisters atau pemilik Shell. Akhirnya berjaya. Jadi masalah sekarang ni yang dituntut oleh rakyat di Sabah, warga Sarawak adalah keadilan dalam pemberian pembangunan. Jangan sampai, begitu juga saya lihat kehadiran Felda. Kita di Semenanjung punya Felda, siapa jadi penoka dapat 10 ekar tanah. Tapi saudara-saudara kita di Sabah
atau mungkin di Sarawak, mereka menjadi pekerja. Sebab ladang-ladang kelapa sawit itu milik Felda, bukan milik anak bumi. Bukan konsep yang diwujudkan oleh almarhum Tun Razak bahawa anak-anak bumi, anak-anak pribumi yang tidak mempunyai tanah, maka mereka menyertai program Felda dan akhirnya mereka akan mendapat memiliki tanah seluas sekitar 10 ke 12 ekar seorang. Tapi di Sabah tidak berlaku begitu. Saya lihatlah sendiri, ladang-ladang apa semua, memang luas. Maju Sabah, tetapi bagaimana anak negeri? Mereka hanya jadi pekerja. Ini yang dikatakan, akhirnya mereka menuduh bahawa persekutuan melakukan ini yang dianggap sebagai embedded ni kita apa dalam bahasa Melayu ni kita kata penjajahan baru. Ini yang masalahnya. Tapi kalaulah Felda itu diwujudkan, banyak kawasan-kawasan tanah lagi dibuka, diberi peluang pada anak negeri, disediakan infranya. Apa yang dilakukan oleh Sri Najib adalah memenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Tun Razak. Almarhum Tun Razak mewujudkan lebuh raya Timur Barat daripada Kelantan ke negeri sebelah Bantai Barat. Dan Datuk Sri Najib mewujudkan Pen Borneo, menghubungkan bukan hanya Sabah dan Sarawak, termasuk juga di Brunei. Jadi ini penting sebab perlu dipahami, kita tak boleh bercakap hanya tembok sana, tebuk sana, tebuk sini. Ini menjadikan masalah. Dikaji balik bagaimana perjanjian itu. Yang mana yang telah terlaksana dijelaskan. Kementerian Penerangan perlu menjelaskan apa yang telah kita lakukan. Tapi kena ingat bahawa di Sabah dan Sarawak itu amat sensitif permasalahan dengan pendatang asing, permasalahan sempadan, keselamatan rakyat di Sabah dan Sarawak. Kena ada banyak lanon, ada ramainya orang dari luar. Yang ini mereka tak nampak bagaimana kita menghantar ketumbukan tentera kita mengawal bumi Sabah. Kapal terbang melalu sentiasa 24 jam kawalan di atas, di angkasa, di lautan, bukan dekat. Jadi ini semua memakan kos yang begitu tinggi. Menteri Pendidikan, pegawai pendidikan perlu memberitahu bahawa ini kosnya yang ditanggung oleh federal, bukan ditanggung oleh kerajaan negeri. Jadi kalau itu keadaannya, barulah mereka faham, oh begitu keadaannya. Dan peruntukan, pembangunan mesti dilakukan serata. Tidak hanya tebuk sana, tebuk sini. Dan saya haraplah isu tuntutan 63, MA 63 ini, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dalam ucapannya mengatakan begitu. Kita juga dari segi UMNO, kita telah memberikan otonomi kepada UMNO Sabah. Mereka harus mencanai bagaimana pemberian perjuangan anak pribumi itu harus terlaksana sebagaimana kita lakukan di Semenanjung ini. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih. Nampaknya masa sudah mencemburui kita. Jadi sebelum saya menutup forum kita pada malam ini, saya ingin meminta, saya mulakan daripada Dato' Amir terlebih dahulu untuk menggulung pembicaraan kita pada malam ini. Silakan Dato'. Terima kasih Hanis. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita harus berbual lagi, kita membincangkan. Perbincangan ini haruslah telus dan bukan ada perbincangan yang bercorak provokasi. Kita harus memberi penerangan, penjelasan pada rakyat. Hari ini kita melihat pimpinan negara sudah pun berada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diidamkan selama 20 tahun. Tapi tak bolehlah katakan hari ini besok nak buat. Tidak. Berilah kesempatan pada beliau memasuki Putrajaya. Berilah kesempatan pada beliau untuk melihat apa yang perlu ditangani. Tetapi paling penting, pagi besok anak-anak, isteri-isteri nak masak apa? Harga barangan perlu ditangani. Ini perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidaklah derita rakyat ini berterusan. Jangan sampai derita rakyat yang sering dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang kempen-kempen politik yang lalu itu berlarutan. Carilah jalan bagaimana put a full stop agar derita rakyat memberi kebahagiaan kepada setiap warga, bukan hanya di Semenanjung tapi juga di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Dato'. Jadi saya minta untuk saudara Anis menggulung diskusi kita pada malam ini. Silakan saudara.
Okey, baik. Jadi saya kira kalau kita lihat daripada setiap kali berlakunya perubahan tampuk kepimpinan, maka masyarakat, rakyat akan ada satu bentuk jangkaan ataupun expectation yang tinggi kepada pimpinan yang baru. Maka itu jugalah yang berlaku kepada perubahan daripada PRU15 kali ini. Maka saya lihat daripada hal ini pertama sekali adalah sangat penting bagi kerajaan yang baru ini, iaitu Kerajaan Perpaduan Malaysia, untuk mengambil kira apakah keresahan dan keutamaan yang perlu diberikan fokus, iaitu menguruskan kos sara hidup dan juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi rakyat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini adalah masa yang mana Malaysia perlu kembali kepada satu bentuk national reconciliation ataupun satu bentuk penjajaran dan juga permufakatan nasional, kerana sewaktu PRU15 ini kita lihat bagaimana masyarakat telah terpisah dengan polarisasi yang begitu besar, yang mana sebahagian besar memilih Pakatan Harapan bagi masyarakat bukan Melayu dan sebahagian besar masyarakat Melayu memilih Perikatan Nasional dan meletakkan Barisan Nasional sebagai parti yang minoriti. Maka ini adalah masa untuk kembali menyatupadukan semua rakyat yang telah sekian terpisah akibat naratif dan juga kempen-kempen yang bersifat hasutan dan juga prejudis antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan segala bentuk rancangan, dasar dan program-program serta inisiatif yang bakal diadakan oleh kerajaan selepas ini, ianya tidak boleh diberikan kredit ataupun bersifat political mileage kepada satu parti politik sahaja, kerana pembentukan pada hari ini adalah satu bentuk kerajaan perpaduan yang merangkumi semua parti-parti politik. Bermaksud apa yang baik berlaku kepada kerajaan pada hari ini adalah satu bentuk usaha sama di antara satu pasukan kementerian. Dan sekiranya berlaku sebarang bentuk cabaran dan kemungkinan insiden yang tidak memberikan kesesakan kepada rakyat, maka keseluruhan parti-parti yang terlibat dengan kerajaan juga perlu bertanggungjawab. Ini bukan soal untuk kita salah menyalahkan ataupun saling tuding-menuding jari. Maka ini adalah masa untuk kita bergerak sebagai satu hati. Kerana akhirnya kerajaan ini bukanlah kerajaan yang dimiliki oleh parti-parti politik, tapi adalah kerajaan better ataupun kerajaan yang bernaung di bawah Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan satu bentuk keadilan sosial kepada seluruh rakyatnya di Malaysia. Sekian, terima kasih. Kedua-dua ahli panel kita yang sudi bersama dengan sumber kini pada malam ini. Semoga kita dapat mengadakan perbincangan seperti ini pada hari-hari akan datang. Terima kasih saya ucapkan. Jadi, penutup saya mengharapkan agar negara makmur dan bersih dari rasuah yang kita cita-citakan bersama untuk menjadi kenyataan, serta martabat negara akan menjadi tunjang utama pentadbiran kerajaan yang akan diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kepada anda para penonton, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, share dan subscribe sumber kini untuk mendapatkan info-info yang menarik dan terkini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan sampai jumpa.